Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita menumpukan perhatian negara yang berdepan dengan malapetaka banjir besar di Asia Selatan iaitu Pakistan yang sudah pun mengorbankan hampir 1,000 nyawa dan kawasan yang terlibat meliputi 1/3 wilayah di Pakistan. Ratusan ribu sudah pun dipindahkan di kawasan ataupun di tempat penempatan sementara dan pastinya situasi masih genting ketika ini di Pakistan dengan hujan masih turun di beberapa wilayah yang terkesan yang dikatakan amat memerlukan bantuan luar terutamanya bantuan global untuk memastikan kesejahteraan dan juga mereka yang terlibat di kawasan yang terkesan dapat diberikan bantuan kemanusiaan dengan kadar yang segera. Jadi dari angka-angka yang diperolehi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan agensi-agensi di bawah PBB misalnya, sekitar 33 juta populasi yang terkesan ataupun terlibat dengan banjir besar di Pakistan pada ketika ini dan 6.4 juta populasi yang amat memerlukan bantuan segera ketika ini dan lebih daripada 160 juta dolar Amerika bantuan kemanusiaan segera perlu diberikan. Itu anggaran diberikan oleh agensi-agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Untuk melihat perkara ini, pastinya rakan-rakan kemanusiaan dan juga NGO Malaysia sudah pun menggerakkan bantuan segera Peduli Pakistan dengan dana-dana ataupun kutipan segera yang dilakukan oleh mereka, termasuk juga Mercy Malaysia yang pastinya sedang mengumpulkan dana dan mendapatkan maklumat terkini apakah jenis bantuan yang perlu disalurkan segera kepada rakyat Pakistan yang terkesan dengan akibat malapetaka banjir pada ketika ini. Said Al-Huzari Ibrahim, pengurus besar pembangunan program dan juga operasi Mercy Malaysia sudah pun bersedia pada malam ini untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dengan inisiatif peduli ataupun bantuan kemanusiaan Pakistan pada malam ini. Assalamualaikum Encik Said, apa khabar? Waalaikumsalam Haji. Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Said. Dah lama juga kita tidak berinteraksi dalam agenda awani pada malam ini. Jadi dari angka-angka dan juga info terkini yang diperolehi melalui media massa dan juga laporan oleh agensi bantuan kemanusiaan antarabangsa termasuk PBB dan juga pastinya mesti ada maklumat terkini yang boleh dikongsikan. Jadi apakah jenis ataupun status terkini banjir di Pakistan yang boleh dikongsikan dengan rakyat Malaysia dari info yang dikumpulkan oleh Mercy Malaysia? Okey, berdasarkan maklumat yang kami terima daripada petugas kami di sana, memang keadaan situasi banjir masih agak buruk, terutama sekali di kawasan selatan Pakistan, di sekitar kawasan Sindh dan juga di Punjab. Di kawasan utara pula keadaan semakin baik sebab air memang telah surut. Kita juga dimaklumkan yang hujan telah pun berhenti. Jadi ada kawasan-kawasan yang sebelum ini terputus hubungan boleh dimasuki oleh kenderaan pacuan 4 roda. Jadi tapi impak daripada keadaan banjir itu masih lagi sangat buruk. Maksudnya di kawasan-kawasan perkampungan, saya bagi contoh, memang jelas yang rumah-rumah yang diperbuat daripada tanah sama ada musnah ataupun ada kerosakan ataupun musnah sepenuhnya. Jadi banyak mangsa ni mereka berpindah di tepi-tepi jalan raya, di tempat-tempat bangunan kerajaan ataupun bangunan awam. Walaupun air telah surut, mereka masih tidak lagi dapat pulang ke rumah mereka. Jadi itu antara gambaran yang saya dapat berikanlah berkenaan keadaan banjir di Pakistan pada waktu ini. Ya, Cik Said, kita sedia maklum Pakistan bukan negara yang tidak terkecuali ataupun terpisah daripada bencana alam dan kita tahu bencana alam seringkali meliputi ataupun melanda sebahagian besar wilayah Pakistan dan taburan hujan monsun pada ketika ini antara yang tertinggi pernah dicatatkan. Dalam masa yang sama kita tahu juga Pakistan berhadapan dengan isu kemiskinan
isu malapetaka gempa bumi sebelum ini dan pastinya dengan rakan-rakan dan juga petugas Mercy Malaysia yang memang sudah pun bertapak di Pakistan. Jadi adakah ini merupakan sudah jatuh di timpa tangga bagi sebahagian yang terlibat dengan malapetaka ataupun bencana banjir pada ketika ini? Mungkin status yang boleh Mercy Malaysia kongsikan sebelum ini, apakah inisiatif ataupun program-program kemanusiaan yang sudah pun dilaksanakan oleh Mercy Malaysia di Pakistan? Okey, terima kasih untuk soalan itu. Memang kalau kita tengok keadaan di Pakistan ni, mereka ni memang rentan ataupun selalu dilanda bencana-bencana alam lah. Kalau bukan banjir pasti ada taifun ataupun gempa bumi. Jadi Mercy Malaysia memang telah terlibat dengan bantuan kemanusiaan di Pakistan sejak tahun 2005 lagi, sesudah keadaan gempa bumi besar pada waktu itu di sekitar Pakistan dan juga sebahagian daripada India yang telah terjejas. Jadi boleh dikatakan saban tahun memang akan ada bencana, dan banjir di Pakistan ni adalah banjir monsun yang memang setiap tahun mereka akan hadapi, dan keadaan setiap tahun pun memang boleh dikatakan agak teruk sebenarnya. Cuma berbanding dengan tahun ini dan juga tahun 2011 memang ini boleh dikatakan antara yang agak buruk lah di abad ini. So berbanding dengan tahun 2011, saya dimaklumkan yang tahun ini, tahun 2022, keadaan dia lebih teruk daripada keadaan sebelumnya, di mana lebih 80 daerah, maksudnya ada kawasan-kawasan yang mungkin tidak kena banjir sebelum ini, mereka telah pun mereka kena banjir pada waktu ataupun pada tahun ini. Jadi memang walaupun tiada banjir, memang mereka pun ada masalah-masalah sosioekonomi yang lain. Jadi saya kira dengan adanya keadaan banjir ataupun bencana alam ni akan lebih menyukarkan lagi kehidupan mereka lah. Sebab bila saya pernah ke sana sebelum ni, memang kalau kita pergi kawasan pedalaman, kita boleh lihat macam keperluan air, mereka masih lagi bergantung pada telaga-telaga tiup. Jadi bila banjir ni, telaga-telaga tiup pun akan musnah, air akan tercemar. Tandas pun bila kita pergi di kawasan-kawasan pedalaman, ada rumah yang tidak ada tandas. Jadi bila berlaku kadang-kadang banjir macam ni akan menyebabkan kadang-kadang masalah-masalah kesihatan awam pula kepada mereka-mereka yang telah terjejas banjir. Jadi itu adalah sebahagian daripada gambaran lah. Maksudnya walaupun tiada banjir ni, keadaan memang sudah pun agak susah di sana, tapi ditambah pula dengan keadaan banjir ini, ia lebih menyukarkan lah. Maksudnya mungkin ada setengah tempat tu yang akan ada bencana berganda lah, seperti yang Haji sebutkan tadi. Okey, Tuan Syed, status sekarang, adakah pasukan Mercy Malaysia sudah pun dibenarkan memasuki Pakistan ataupun bagaimana? Okey, setakat maklumat yang kita dapat, memang kita telah memohon visa untuk pasukan pertama kita, Rapid Assessment Team kita, dan alhamdulillah dalam minggu ini kita telah mendapat visa untuk sebahagian daripada pasukan, dan insya-Allah dalam hari ini ataupun esok kita akan dapatlah visa untuk semua ahli pasukan yang akan ke sana untuk, ataupun the Rapid Assessment Team yang akan ke sana untuk membuat ni lah penilaian awal. Jadi insya-Allah dalam minggu ini kita akan berlepas. Walau bagaimanapun saya nak nyatakan di sini, memang pasukan kami itu adalah salah satu cara untuk kita menjalankan operasi di sana. Kita juga memang ada rakan-rakan kerjasama di Pakistan yang memang telah kita kerjasama sebelum ni, dan mereka ni sudah pun memulakan perancangan-perancangan awal dan telah berkongsi yang kita maklumat-maklumat awal dan juga program-program yang mereka boleh cadangkan untuk dijalankan. Jadi kita tidak ada masalah untuk menjalankan program-program ini, walaupun kita masih lagi tidak berada di Pakistan lah. Maksudnya perancangan tu masih boleh diteruskan dengan keadaan sekarang, walaupun visa lambat, kita masih lagi boleh membuat banyak perkara lah, persediaan sebelum pasukan kita sampai. Ya, bantuan segera kemanusiaan amat kritikal ketika ini dari anggaran PBB misalnya sekitar 5.5 juta hingga 6.5 juta
populasi yang amat memerlukan bantuan segera, sama ada berbentuk makanan, penempatan sementara untuk berlindung daripada panas dan hujan, begitu juga bekalan air bersih dan juga hal berkaitan dengan kesihatan. Jadi dari keutamaan dan juga rapid assessment ataupun penilaian segera termasuk pasukan tinjau yang akan memberikan laporan terus kepada pasukan Mesin Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi di mana keutamaan bantuan ini, kerana terlampau banyak perkara yang perlu diberikan di lapangan ini? Betul tu. Maksudnya oleh kerana kawasan yang terjejas tu sangat luas, maksudnya agak sukar untuk kita memberikan kepastian di kawasan mana dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita telah mengaturkan inisiatif bantuan kecemasan, dan kita akan tumpukan bantuan kita daripada sektor kesihatan kerana kita rasa ianya dapat memberikan impak jangka masa panjang, yang mana kalau tidak ditangani dengan baik, masalah kesihatan ini boleh menyebabkan satu lagi krisis berganda. Contohnya penularan wabak penyakit bawaan air dan sebagainya. Jadi untuk program-program kesihatan, kita dapati disebabkan air telah surut di beberapa kawasan, jadi tumpuan kita untuk akan ditumpukan kepada inisiatif pemulihan awal kita sebut, ataupun early recovery. Keutamaan Mesin Malaysia adalah untuk bantuan kesihatan ni, objektifnya adalah untuk memastikan kita memberikan rawatan awal dan kecemasan kepada mereka-mereka yang terjejas. Mungkin ada antara mereka yang duduk di kawasan-kawasan pemindahan, ataupun mereka duduk di bawah kemah di tepi jalan, dan ada masalah-masalah kesihatan yang mungkin tak dikenal pasti sebelum ni. Kita akan pastikan pasukan-pasukan perubatan kita dapat kenal pasti dan rawat dengan segera. Yang kedua, kita nak pastikan kita dapat memantau jika ada penularan wabak penyakit bawaan air, terutamanya di kawasan-kawasan pemindahan tersebut. Jadi dengan mengadakan klinik bergerak ni, kita dapat pantau trend-trend penyakit yang dihadapi oleh mereka mangsa-mangsa banjir ni, dan kita dapat tengok daripada situ sama ada penularan wabak ataupun tidak. Dan yang ketiga dan yang paling utama sekali adalah kita nak pastikan kita cuba untuk meningkatkan kesedaran berkenaan kebersihan dan juga kesihatan awam kepada mereka yang terjejas, terutama sekali mereka ni yang berpindah daripada rumah asal mereka di tempat-tempat pemindahan. Kerana dalam tempoh early recovery ni adalah tempoh yang kita anggap sebagai kritikal, di mana mereka ni bukan dalam tempat yang ideal, bukan tempat tinggal mereka. Jadi jika mereka tidak memantau ataupun tidak menjaga kebersihan, contohnya mungkin boleh menyebabkan penyakit-penyakit bawaan air dan mungkin benda itu akan boleh menyebabkan ianya merebaklah kepada orang lain. Sebab itu program-program peningkatan kesedaran berkenaan kebersihan dan kesihatan awam ni sangat-sangat penting. Selain daripada itu, kita juga akan mengumpulkan data-data dan maklumat dari segi keperluan lain, contohnya makanan bernutrisi dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita jangkakan keperluan asas dari sektor lain termasuk makanan, tempat pelindungan, air bersih sudah dibekalkan oleh agensi-agensi lain. Jadi mungkin kita akan terus tumpukan bantuan kita untuk kesihatan. Walau bagaimanapun kita pun jangkakan mungkin ada poket-poket, maksudnya kawasan-kawasan yang sebelum ini terputus, atau kawasan yang pedalaman yang mungkin tak dapat lagi bantuan makanan ataupun bantuan-bantuan lain. Kita akan cuba bekalkan juga semasa kita menjalankan aktiviti klinik bergerak kita. So insyaAllah berdasarkan pengalaman juga kita akan kita dapat tahulah yang mungkin akan ada masalah-masalah kesihatan awam yang disebabkan contohnya tandas-tandas yang mungkin rosak ataupun musnah. Jadi saya kira pasukan klinik bergerak ni mereka dapatlah memberikan kita maklumat-maklumat tersebut yang mana kita boleh gunakan untuk membangunkan lagi program-program yang kita kira akan memberikan impak yang positif kepada mereka yang terjejas nanti. Pengalaman Mercy beberapa dekad dalam berada di barisan hadapan untuk bantuan kemanusiaan dan juga kesihatan ini terbukti di Nias,
di Aceh dan juga apabila berhadapan taufan Nargis di Myanmar, gempa bumi di Iran, gempa bumi di Pakistan dan juga di Afghanistan. Jadi dan seluruh dunia lah Mercy sudah pun berada melihat isu ada yang lebih teruk daripada apa yang berlaku di Pakistan kali ini. Tetapi dengan pengalaman semua ini dan pastinya Pakistan bukan berhadapan dengan isu banjir tetapi pasca banjir membangunkan semula masyarakat, membangunkan semula infrastruktur, jambatan ratusan jambatan runtuh, jalan raya rosak, hospital runtuh dan sebagainya, telekomunikasi terputus dan sebagainya. Jadi ia menambah pengalaman Mercy. Jadi dengan semua kerencaman bencana alam ini dan kerencaman juga bentuk bantuan yang akan diberikan, di mana Mercy akan memilih keutamaan, kerana kita tahu juga Pakistan apabila berhadapan dengan situasi ini, ia ada masalah birokrasi, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat lokaliti misalnya. Jadi itu juga menjadi antara cabaran petugas-petugas kemanusiaan dari Mercy Malaysia. Mungkin saya nak ceritakan pengalaman lalu tetapi akan mengajar lebih baik apabila berhadapan seperti bencana banjir di Pakistan ini. Okey. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang lepas di Pakistan juga di negara-negara lain, kita faham memang ada bermacam-macam cabaran lah untuk kita menjalankan tugasan-tugasan kita. Antaranya adalah bagaimana kita nak dapatkan data. Kemudian cabaran berkenaan dengan mungkin proses-proses yang perlu dilalui dan juga birokrasi-birokrasi yang perlu dilalui untuk kita menjalankan program-program kita. Ini antara benda-benda yang kita kira akan satu melambatkan, dan yang kedua mungkin bila lambat tu dia akan memberikan impak tu menjadi kurang. Dan pengalaman kita adalah jika kita dapat mengenal pasti dekat mana di mana kita panggil sebagai bottleneck kepada bantuan tersebut, kita akan dapat memastikan bantuan disampaikan dengan kadar yang segera. Dan juga yang keduanya, of course, bila kita dapat maklumat yang betul dan juga kita dapat maklumat yang juga komprehensif, kita dapat pastikan yang tidak ada duplication lah, ataupun bantuan yang sama dengan daripada NGO lain. Dan kita kira maklumat itu sebenarnya yang sangat penting lah untuk kita dapatkan. Dan proses-proses ni sebab kita pun telah lama bekerja di Pakistan untuk banjir kali ini, kita pun dah tahu siapa agensi-agensi kerajaan yang kita sepatutnya jumpa untuk dapatkan kelulusan segera. Mungkin di Pakistan ni ada dipanggil sebagai NOC, Non-Objection Certificate. Maksudnya mereka kena berikan approval. So kalau kita tahu yang NOC itu sangat penting dan diperlukan, kita akan mohon sebelum kita sampai lagi supaya mungkin pasukan perubatan kita mendapat NOC dan mereka dapat bertugas apabila mereka sampai. So ini memang kita belajar daripada pengalaman-pengalaman lepas, dan kita telah pun minta petugas kita di lapangan untuk terus tackle dan juga kenal pasti bottleneck ini, dan terus kita handle sebelum pasukan sampai lagi, dan kita dapat mempercepatkan proses tersebutlah. Sebab bila kita cakap bantuan kecemasan ni, masa adalah perkara yang sangat pentinglah. Maksudnya jika bantuan tu kita sampaikan tapi waktu yang kita sampaikan itu tidak tepat, mungkin agak terlambat ataupun tempat yang tidak tepat, impact dia akan menjadi berkurangan. Jadi kita kena pastikan jika pasukan kita sampai mungkin dalam minggu ni dan banjir telah berlaku mungkin daripada bulan Jun ataupun Julai, kita kena pastikan kawasan yang kita nak tumpukan ini adalah kawasan-kawasan yang mungkin tidak ada lagi aktor-aktor ataupun petugas-petugas bantuan kemanusiaan daripada NGO lain di kawasan tersebut. Dan ini adalah maklumat-maklumat yang kita perlu kumpul dan kita kena cuba dapatkan daripada pihak berkuasa tempatan, daripada NGO-NGO antarabangsa, daripada rakan kerjasama kita, supaya kita dapat memberikan sesuatu yang dapat memberikan impak kepada masyarakat atau mangsa-mangsa dilanda bencana. Dan yang penting sekali, kita boleh pastikan supaya dana yang kita salurkan itu memberikan
dapat memberikan impak yang positif dan digunakan dengan baik bila kita adakan program itu di sana nanti. Ya, Cik Said, bagi pengalaman Mercy di Pakistan, siapakah rakan lokal ataupun tempatan yang sering didampingi oleh Mercy dan dapat menjalankan tugas dengan baik dan melancarkan urusan operasi Mercy di Pakistan? Buat masa ni kita ada dua rakan tempatan. Satu yang diberi nama sebagai Al-Khidmat Foundation. Mereka ni memang banyak menjalankan program-program kesihatan lah di sana, dan mereka ni mempunyai ramai sukarelawan kesihatan, dan mandat mereka pun lebih kurang sama dengan Mercy Malaysia, membuat kerja-kerja kesihatan dan juga kesihatan awam. Satu lagi rakan kerjasama kita adalah PIMA, Pakistan Islamic Medical Association. Dan mereka ni memang mempunyai network yang sangat luas di Pakistan, boleh dikatakan di semua daerah, di semua negeri-negeri di dalam Pakistan tu ada cawangan PIMA, dan mereka ni memang sangat resourceful lah. Mereka mempunyai resources seperti petugas-petugas dan juga penterjemah dan sebagainya di mana-mana. So ni antara dua rakan kerjasama kita yang kita nampak sangat berpotensi, dan memang sekarang ni mereka pun banyak menyalurkan maklumat kepada kita selain daripada petugas kita sendirilah yang berada di sana sekarang. Tuan Said, kita sedia maklum Pakistan ini sebuah populasi yang besar dan rakyatnya memang mempunyai daya juang yang tinggi. Jadi dari pengalaman dahulu melakukan kerja kemanusiaan dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat di Pakistan, apa kelebihan komuniti dan populasi Pakistan sebenarnya dari aspek pembangunan semula dan daya juang mereka untuk bangkit segera? Kerana antara faktor untuk bangkit segera adalah daya juang ataupun jati diri masyarakat yang rentan ini, kerana mereka lah tahu di mana mereka perlu menyelamatkan diri, mereka tahu bagaimana untuk survival selepas sebarang bencana, dan mereka sedia maklum juga untuk mendapatkan akses bantuan, dan selepas itu mereka akan mandiri. Jadi pengalaman Cik Said dan juga rakan-rakan Mercy, adakah begitu rupanya komuniti di Pakistan? Ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya pernah bertugas di sana sekitar tahun 2012-2013, dan saya dapat saksikan sendirilah bagaimana rakyat Pakistan ni mereka memang sangat berdaya tahan. Saya bagi contoh dari segi pembangunan semula, kerajaan Pakistan dia banyak bergantung kepada askar mereka sendiri untuk membangunkan infrastruktur, dan semuanya dapat dijalankan dengan kadar yang segera. Itu hanya daripada segi infrastruktur yang mana kerajaan perlu bangunkan semula, dan mereka memang bergantung kepada askar mereka. Kita nampaklah sangat efektif, jumlah mereka pun sangat ramai. Dan bila saya pergi ke kampung-kampung, saya lihat ni terutama sekali tempat yang saya pergi itu di kawasan Sindh. Mereka ni memang bergantung kepada pertanian, dan mereka ni banyak ladang-ladang yang musnah disebabkan oleh banjir. Dan ladang-ladang ini dipunyai oleh ada beberapa pemilik ladang lah, dan kebanyakan penduduk akan bekerja untuk pemilik ladang ini. Dan saya lihat pemilik ladang ini, mereka ni walaupun tanaman musnah, mereka tidak ada hasil yang boleh dijual untuk dapat keuntungan, mereka ni yang orang pertama yang akan memberi bantuan kepada penduduk-penduduk setempat, sama ada mereka pekerja kepada mereka kepada ladang-ladang ni, ataupun mereka ni memang penduduk situ yang mungkin tidak bekerja dengan mereka. Saya nampak memang kekuatan tu yang mana setiap lapisan masyarakat mereka ni akan membantu sesiapa yang susah. So kita sendiri pada waktu tu di host oleh salah satu pemilik ladang ni, dan dia ni yang banyak memberikan kita input dan juga memberikan kita maklumat dan memberikan kita perkara-perkara yang kita perlukan lah berkenaan bagaimana untuk kita jalankan projek-projek kita. Dan dia ni tidak bias, maksudnya dia salurkan maklumat tersebut atas dasar mereka nak bantu penduduk mereka. Dan kita boleh lihat sendiri penduduk-penduduk dekat sana, walaupun mereka ni terjejas, mereka sanggup lagi host kita untuk bila kita datang ke rumah mereka ataupun tempat mereka tinggal untuk dapatkan maklumat, mereka host kita, sediakan kita air.
mereka ni dah biasa hidup dalam keadaan sebegini rupa. Mungkin banjir itu menyebabkan perkara itu lagi buruk, tapi bagi mereka ada jalan penyelesaiannya, dan mereka tidak berputus asa lah. Dan walaupun dilanda banjir saban tahun, mereka ni tetap akan berusaha untuk membangunkan diri mereka sendiri. Mungkin tidak ada perkara-perkara yang dia diperlukan dari segi kewangan dan sebagainya untuk menjalankan aktiviti mitigasi yang kosnya agak mahal. Tapi bagi mereka, apa yang mereka boleh lakukan sebagai penduduk, dan apa yang mereka boleh lakukan dengan pemilik-pemilik tanah ini adalah perkara-perkara yang mereka cuba untuk lakukan, dan mereka akan sumbangkan tenaga mereka supaya boleh memastikan jika berlaku lagi kejadian yang sama, mereka tidak terjejas dengan terus-terus. Jadi ada inisiatif tertentu yang mereka sendiri jalankan, dan kita lihat benda ni memang memberikan impak. Dan memang betul dengan adanya motivasi daripada penduduk kampung itu yang memudahkan lagi sebenarnya kerja-kerja kita bila kita ingin memberikan bantuan. Tanpa motivasi itu mungkin agak lambat, tapi disebabkan mereka ni bermotivasi untuk memastikan mereka keluar daripada keadaan krisis tu dengan segera, maka ini yang banyak membantu mereka untuk meneruskan kehidupan mereka. Okey, Syed, terima kasih, dan kita mengharapkan barisan ataupun petugas Mercy yang akan bergerak ke Pakistan diberikan kesejahteraan dan selamat untuk mendapatkan asesmen tinjauan segera apakah jenis bantuan yang boleh disalurkan oleh Mercy Malaysia dan keseluruhan rakyat Malaysia, dan pastinya Mercy mengalurkan dana bantuan dari rakyat Malaysia berbentuk wang ringgit untuk disampaikan untuk bantuan kecemasan banjir Pakistan. Anda boleh layari di laman sosial Mercy Malaysia dan juga di laman web Mercy Malaysia untuk mendapatkan nombor-nombor akaun yang diberikan ataupun dikongsikan oleh Mercy. Terima kasih Cik Syed Al-Huzari dari Pengurus Besar Pembangunan Program dan juga Operasi Mercy Malaysia. Kita bercerita berkaitan dengan bantuan kemanusiaan banjir Pakistan. Itu sahaja bersama saya malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.